مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الواحد فرد شهيدا ونحمده مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الواحد فرد شهيدا ونحمده مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita menyelesaikan bab berkenaan dengan najis-najis yang menjadi suci. Dan maka hari ini kita akan menyambung pada tajuk yang baru seperti mana yang dikatakan oleh pengarang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu salas mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis-najis itu terbahagi kepada 3 golongan ataupun 3 bahagian. Mughallazatun, najis yang berat, wa mukhaffafatun, najis yang ringan, wa mutawassitatun, najis yang pertengahan. Baik, sekarang ini pengarang memasuki bab berkenaan dengan pembahagian najis-najis, di mana setiap daripada pembahagian ini ada cara bagaimana untuk kita menyucikannya atau bagaimana untuk kita membersihkannya daripada tempat tersebut, tambah ada pakaian, badan, ataupun di tempat-tempat yang lain. Baik, ia dinamakan sebagai najis yang berat, najis yang ringan dan najis yang pertengahan ini kerana ia diambil dari hukumnya sendiri. Bukan kerana berat najis itu, tapi diambil daripada keadaan bagaimana cara untuk membersihkan najis itu agak berat, maka dinamakan najis yang berat. Membersihkan caranya itu mudah, maka dinamakan najis itu najis yang ringan. Dia bukan najis yang berat, bukan najis yang ringan, maka dia cara dibersihkan dengan cara yang kebiasaannya kita membersihkan dengan menghilangkan najis tersebut, maka dinamakan najis pertengahan. Kesemua najis-najis ini yang dinamakan najis yang berat, najis yang ringan dan pertengahan ini, ada satu perkara yang perlu untuk kita faham di sini adalah ia tidak akan menjadi suatu hukum terhadap diri kita kecuali jika mana ia berlaku dengan keyakinan. Bila yakin kita kena najis-najis ini, ada najis-najis ini, barulah jatuh hukumnya. Bila jatuh hukumnya, barulah kita diperintahkan untuk membersihkannya. Jika mana kita tak yakin, kita ragu sama ada kena ataupun tidak, maka ia tidak menjadi hukum. Ini yang perlu untuk ditekankan di sini, untuk kita fahamkan di sini adalah masalah kita pada hari ini. Kadang-kadang kita, contohlah, kita ada piara kucing. Kucing kita ini keluar rumah. Dia balik rumah, kaki dia basah. So sekarang ni, walau kaki dia basah, kita tak tahu ini air kencing ke bukan. Maknanya dia pijak air kencing ke, dia pijak air longkang ke, dia pijak air apa pun tak tahu. Maka balik pada hukum asal, bila tak tahu, tak jadi hukum. Anggaplah itu adalah air yang biasa saja. Jadi yang hanya jadi najis pertengahan ke najis yang berat ini, bila mana kita yakin. Kalau kita tak tahu, maka tak jadi hukum. Sama juga dengan kalau contoh, kita
pindah ke rumah seseorang yang daripada orang-orang yang bukan Islam. Kita beli rumah dia, kita nak sertu ke tidak, kita tak tahu. So kita nak sertu ni masalah apa? Oh, mungkin dia ada masak khinzir kat rumah dia. Okey, baik. Kita yakin tak dia masak khinzir? Tak tahu. Tak pernah nampak, tak pernah dengar, tak pernah tahu. So, tak tahu sama ada dia pernah masak khinzir ke tidak boleh jadikan sebagai satu alasan. Maka tak payah, hukum dia tak payah sertu. Lain kalau kita yakin tahu dia ni memang kuat makan. Kuat makan khinzir, macam-macam dia makan, maka definitely kita kena sertu. Subhanallah. Apa yang saya nak fahamkan di sini adalah bahawa ia tidak akan menjadi hukum melainkan apabila kita yakin. Kita nampak kain kita, seluar kita, baju kita basah bila kita keluar bilik air. Tak tahu ni air apa ni. Tak bau tapi kita baru angkat wuduk. So kita tak pasti ini air tadi kita masuk bilik air, kita buang air kecil tu terpecik ke atau pasal angkat wuduk ke, tak tahu. Tak tahu tak jadi hukum. Tak payah nak stres. Hukum asal tu hukum dia bersih. Jangan fikiran sampai naik bus stop, langgar tiang trafik semua pasal fikiran ni kencing kena kencing ke tidak. Tak tahu. Tak tahu habis, tak jadi hukum. Senang je. Melainkan kalau dah terang-terang ada pisang hitam kat situ. Kita pun tak tahu ini najis ke pisang hitam. Memang tu nak kena injek otak tu. Jadi kalau memang benda tu kita tak tahu, tak jadi hukum. Jangan kita jadikan sebab. Baik. Jadi pengarang memberitahu awalnya ia ada 3 jenis. Kemudian pengarang mengatakan wal mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Adapun najis yang berat itu ada najis anjing dan khinzir dan apa yang lahir daripada salah satu daripada mereka berdua. Jadi anjing, khinzir dan keturunannya senang cakap. Walaupun keturunannya itu kambing, walaupun keturunannya itu unta lah, tetap ia hukum najis berat. Ini kalau kita tahu. Tapi kalau tak tahu, tak jadi hukum. Kita nampak ada kambing ni, ini kambing bapak dia apa, mak dia apa, nak tahu juga. Oh, kena check DNA. Tak payah, pasal kita ikut hukum yang zahir. Kambing, kambing lah. Lain kalau kita beritahu, ini kambing ni, dia spesies lain sikit. Bapak dia bali buaya. Memang tak boleh makan. Tapi kalau tak tahu, tak payah nak pergi check. Pergi hantar lab, kau ambil darah kambing ni, betul tak dia DNA kambing ke bukan? Kan susah. Agama bukan nak menyusahkan kita. Benda tu dah memang senang. Tapi memang agama tu mudah. Tapi bukan kita yang dipermudahkan agama. Ini yang kita nak kena faham sikit. Kita, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan Islam itu memang Allah jadikan untuk mempermudahkan urusan manusia. Kehidupan, seharian, pergaulan dan sebagainya. Bila Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan semuanya benda-benda yang mudah. Tapi bukan kita yang dipermudahkan agama. Senang-senang tukar, senang-senang je buat gini, senang-senang je. Oh boleh. Oh asal ada hadisnya rimbat. Ada hadisnya bedal. Ada Allah kata bedal. Allah kata, Nabi sabda, kita nak kena faham tafsirannya, asbabun nuzulnya, asbabul wurud hadis tersebut dan sebagainya. Wujud pada ulama. Bukan kita main pandai-pandai main tembak aja. Subhanallah. Agama mudah kalau kita permudahkan agama itu sendiri. So dia kata sini, yang dinamakan najis yang berat itu adalah najis anjing dan juga khinzir dan keturunan keduanya. Baik. Jadi bila dia mengatakan najis anjing dan juga khinzir, semua organ-organ yang ada dalam anjing dan juga khinzir semuanya adalah najis berat. Ini yang kita nak kena faham juga. Lemaknya, darahnya, tulangnya, dagingnya, semuanya. Bulunya, semua ni termasuk najis yang berat. Dia tak ada kata ustaz, tadi Allah kata dalam Quran walahmal khinziri dan daging khinzir. Maknanya lemak khinzir boleh pakailah. Tak boleh. Ni salah faham juga ni. Ada orang faham macam gitu. Ni saya cakap ni bukan saya cakap main-main, betul-betul ada ni. Pasal Allah kata walahmal khinziri dan diharamkan ke atas kamu daging bali buaya. Oh mai daging dia, tulang boleh ambil, lemak dia boleh ambil, hidung dia boleh ambil. Allah kata daging je apa? Lemak tak masuk. Pula. Ni satu macam nak kena ketuk. Siapa suruh ambil Quran main baca je tu, ambil translate. La haula wala quwata illa billah.
Jadi semualah darahnya, semua yang ada kena dengan najis yang anjing dan juga khinzir dan keturunan ini semua termasuk daripada najis yang berat. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi penerangan lagi tentang najis yang ringan dan juga najis yang pertengahan pada esok tengah hari insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Bismillah. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.